Okey guys, kali ini kita akan masuk dalam topik garis lurus untuk matematik PT3 kali ini. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan beberapa konsep yang kita perlu kuasai dalam garis lurus ini. Okey, sebenarnya garis lurus ini juga dipelajari oleh pelajar SPM. Jadi kalau awak dah boleh master sekarang ni, so agak mudahlah untuk pergi ke SPM akan datang untuk belajar dalam matematik moden dan juga matematik advanced. Matematik tambahan. Okay, so sebelum kita mula lebih jauh, oleh kerana garis lurus ni dia banyak bercerita mengenai kecurunan, jadi kita kena tahu dulu formula kecurunan. Kecurunan tu maksudnya kalau dia kena sengit macam ni lah. Okay, dia sengit macam tu, dia sengit macam ni, dia adalah kecurunan. Tapi kalau dia straight macam ni, dia bukan kecurunan lah. Jadi sesuatu yang sengit sama ada sebelah kiri ke sebelah kanan macam ni ke, dia adalah kecurunan. Jadi kalau biasanya kalau sebelah sini, kecurunannya adalah positif. Kalau dia arah macam ini, kecurunannya adalah negatif. Jawapan you negatif nanti. Okey, itu secara mudah dan ringkas tip untuk kecurunan. Okey, jadi inilah petua kecurunan kita. So, petuanya adalah M sama dengan Y1 tolak Y2, X1 tolak X2. Tapi nak kata X1 depan, X2 depan pun boleh je. X2 tolak Y1 tolak Y2 tolak Y1. X2 tolak X1 pun okey saja. Dia tak kisah sebenarnya mana-mana formula. Mana-mana nak letak dulu pun okey. Jadi dalam kes ni inilah formula secara am je. Jom kita tengok sikit macam mana contoh soalan. Contoh example yang kita boleh buat lah. Okey, contoh dia bagi kat sini kan. Dia bagi R dengan S. So kita tentukan dia X1 dan X2, Y1 dan Y2. Okey, cikgu letak atas sebagai 1, bawah sebagai 2. Boleh tak atas nilai sebagai 2? Boleh aja, okey je. Kalau X ni 2, sini pun Y mesti 2. Okay, boleh aja. It's okay. It's up to us. So, now dah dapat X1, X2, Y1, Y2, maka kita boleh gunalah formula yang ini. Jom teruskan kita masukkan dia. Tolak seperti biasa. So, ingat tahu, ini adalah tolak ya. Jangan tambah pula. Okey, oleh kerana ini adalah negatif 2. Nampak negatif 2? Jadi tambah dengan tolak dengan tolak ni kita darab, kita akan ditambah lah. Jadi 10 tambah 2 kan 12. Cikgu terus singkatkan terus jadi 3. Okey, kecilkanlah. Ini kan. Okey, kalau susah sangat gunakan kalkulator je. Awak akan dapat terus jawapan ini. Okey, jom kita tengok lagi formula kedua yang perlu kita kuasai. Okey, jika graf itu dia punya kecurunannya ataupun graf ini memotong pintasan. Okey, ini adalah pintasan Y. Kerana ini adalah garisan Y, nampak? Okey, ini namanya garisan X, pintasan pintasan X lah, kerana ini adalah X punya paksi kan, paksi X. Jadi dia memotong X, namanya lah pintasan X. Okey, pada ketika ini salah satu adalah sifar. Contohnya, katakanlah ini X adalah 4, maka Y nya adalah sifar. Cikgu beritahu awal Begitu juga sini, katakanlah sini kalau adalah 5Y, maka X adalah sifar. Dia macam tu. Jadi X, kalau X ada nilai, Y sifar. Kalau Y ada nilai, Y kat belakang, X kat depan. So, dia punya arrangement ni Y depan, X belakang. Dia punya arrangement ni pun sama. X depan, Y belakang. So, kena make sure pintasan mana yang kita tulis ini. Okey, untuk tanpa melengahkan masa, jom kita tengok sikit contoh lah untuk memahami kita punya formula. Okey, formula kita senang je. Okey, ini untuk bahasa Melayu, yang ini untuk bahasa Inggeris lah. Okey, so senang je. Dia punya formula ni lah mesti kita akan buat negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, kalau rasa panjang sangat, kita bagi lain. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Macam ni lah. Ini bukan tolak ya, ni pintasan. Okey, nampak senang sikit. Jadi pintasan Y dan pintasan X. Y atas dulu, X bawah. Dan jangan lupa negatif kat depan. Itu adalah formulanya. Maka kita dah boleh tengok sikit lah example yang kita tunjuk kat sini. So, nampak tak? Okey, jadi kita pun dah boleh ambil menggunakan formula itu dan terus kita masukkan. Jadi pintasan X kita adalah negatif 6. Ni pintasan X kita. Cikgu tulislah kan. Nanti akan datang tak payahlah tulis. Pintasan Y kita lah 3. Jadi untuk akan datang awak tak payah tulis lah. Awak dah nampak dah kan. Ini untuk awak lebih faham, cikgu tulis dulu. Kalau awak dah faham dah, okey. Cantik. Jadi dah dapat pintasan ni, maka kita masukkan dalam kita punya formula. Jangan lupa kita letak negatif sebab negatif ada dalam formula. So, inilah kita punya kecurunan. Dan kita boleh guna kalkulator ataupun kita boleh kecilkan lah. Guna manual ataupun kalau tak suka manual, guna kalkulator pun boleh aja. Maka kita dapat 1/2. Tada! Jadi kecurunannya adalah 1/2. Okey, boleh? Alright. Ini adalah contoh
contoh sahaja. Okey, kalau dia betul, contoh je. Ingat, ke sana adalah positif. Kalau dia adalah kecerunan ke sini, dia adalah negatif. Sebab itulah jawapan adalah positif. Kerana dia adalah ke sana, ke arah kanan sana. Okey. Jom, kita tengok lagi apakah yang perlu kita perlu kuasai lagi dalam bab ini. Okey, sebelum kita pergi jauh, cikgu nak ingatkan bahawa kalau inilah titik untuk pasti X, koordinatnya adalah 6, negatif 6, sifar. Ingat, ni X, ni Y. Koordinat dia, begitu juga sini. Kalau Y-nya adalah 3, so Y kat belakang tau X, Y. Ni adalah koordinat, ni koordinat. Kalau diminta koordinat ini. Kadang-kadang kita perlu buat macam ni kerana soalan, ada tengah-tengah soalan, kita memerlukan kemahiran seperti ini untuk menjawab soalan. Nanti kita tengok sikit, kalau sempat kita akan buat soalan yang ada perkara ini. Okey, seterusnya kita akan masuk benda ketiga yang paling penting adalah persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus diwakili oleh Y sama dengan MX tambah C. Okey, ini adalah wajib. So, paling kritikal yang dia nak cari biasanya M dengan C lah. Okey. M tu adalah mewakili kecerunan, gradient. Kecerunan. Jadi, nak letak kecerunan, panjang kan? Dia letak M mewakili kecerunan. Begitu juga C adalah maksudnya pintasan Y. Contohnya, kita ada garisan. Yang memotong Y ni, itulah C. Itulah C yang memotong Y tu. Pintasan Y namanya. Okey, diwakili oleh C. Jadi, inilah persamaan arm untuk persamaan garis lurus. Jadi, kita kena nak kata apa tak juga, nanti lama-lama akan biasa dengan Y sama dengan MX tambah C. So, ingat nak cari M, nak cari C. Okey, jom kita tengok sikit macam manakah ianya berfungsi. Ini contoh soalan cikgu bagi. Okey, contoh soalan kita nak jadikan bentuk persamaan garis lurus seperti ini. Tengok, dia nak, kalau boleh kita nak Y seorang-seorang kat depan tu. Nak jadikan dia persamaan. Kalau kat sini tengok, Y ni bercampur-campur semua dengan X dengan nombor kan. Jadi, macam mana kita nak asingkan supaya Y tinggal seorang-seorang. Itu ideanya. So, mesti dalam bentuk seperti ini. Okey, so tanpa mengelengah masa, so yang lain ni kita nak Y kan. Jadi, apa yang kita perlu buat, kita kena transfer lah sebelah sana. Seperti kita buat algebra. So, Y sama dengan negatif X solat negatif 8. Tambah sifar. Sifar ni kan, sifar ni tambah, tak ada lah sebab sifar kot. Jadi, buanglah sifar tu. Jadi, ingat, negatif X ni sebenarnya depannya adalah 1 je. Depannya 1. Oleh kerana 1, jadi dia buanglah 1 tu, dia letak negatif X saja. Jadi 2 dia tak nak ni, 2Y tak nak, jadi 2 nak kena buang. Jadi 2 kena buang, bahagi 2 lah. Ataupun kita boleh bahagi 2 seperti ini. Jadi hilanglah 2 tu. Sebab dia darab kan Y. Okey, 2 dengan Y tu darab, jadi buat ke sana, jadi bahagi. Okey, jadi cikgu simplifykan dia. Terus Y sama dengan 1/2. So, ingat 8 bagi 2, cikgu dapat 4. Okey, dapat 4 terus. Jadi cikgu dah mudahkan awal-awal di situ. Nampak tak sekarang ni, Y ada seorang. Maka inilah persamaan kita. Maka inilah persamaan kita yang sama dengan persamaan garis lurus. Inilah persamaan garis lurus kita. Kalau dia nak jawapan persamaan garis lurus, macam inilah jawapan kita. Ya. Jadi inilah jawapan garis lurus kita. Okey, jadi yang itu adalah M. Okay, ingat, ni adalah M. Ini seperti M ni. Manakala ini adalah C. Seperti C dia nak. Termasuklah yang negatif sekali ni. Kalau negatif tu termasuk C juga. Okey, boleh. Jadi kita pun buatlah kesimpulan sikit. Kecerunannya adalah negatif 1/2 dan juga pintasan Y-nya adalah negatif 4. Okey. Jadi apa yang macam ni? Macam ni kalau cikgu boleh lukiskan dia punya gambar rajah ni, oleh kerana dia punya negatif, kecerunan negatif kan, maka dia punya kecerunan tu adalah ke arah sana. Okey. Tapi pintasannya adalah negatif 4. Jadi cikgu boleh buat sinilah. Jadi kat sini. Sebab ni Y, ini X kan. Jadi inilah negatif 4. Macam itu seolah-olahnya. Ya. Senang je. Jadi pintasannya adalah negatif 4. Okey. Jadi mudah kan? Okey, itulah persamaan dia. Okey. Jadi jom kita akan teruskan lagi persamaan yang lain. Okey. Sekarang ni dia beritahu bahawa bentukkan persamaan daripada gambar rajah di bawah. Dia nak persamaan. Persamaan, ingat, Y sama dengan MX sama C. Jadi step pertama adalah kita nak senang. Cikgu dah buat awal-awal pecahan supaya awak nampak. Tapi tak perlu ikut cara cikgu ni kan. Ni cikgu buat supaya awak nampak dan boleh faham. Jadi first step, cikgu akan identifykan dia dulu. Cikgu jadikan dia X1, X2, Y1, Y2. Tak kisahlah ya. Atas bawah ni pun tak kisah. Mana satu X1, X2. Tak kisah, okey je. Cikgu pilih macam ni. Cikgu jadikan X1 atas. Dan seterusnya cikgu akan pecahkan beberapa bahagian supaya kita mudah nak buat. Okey, bahagiannya adalah seperti kecerunan. Cikgu cari pintasan Y dan juga cikgu cari persamaan. Sebab dia soalan ni nak persamaan. Jadi ingat, C dengan M ni sangat penting. Jadi sebab tu cikgu asingkan macam ni supaya awak lebih clear.
Okey, bila dia dapat macam ni, so ingat kecurunan, formula kecurunan kita adalah kita carikan kecurunan dulu. So Y1 tolak Y2, X1 tolak X2. Oleh kerana cikgu dah identify kat sini, cikgu dah letak kat situ berdasarkan apa cikgu nak, maka cikgu menggunakan formula kecurunan ini. Dah cikgu masuk je figure kat situ. So M sama dengan 6 tolak 2. So 6 tolak 2, 3 tolak 7. Boleh ke kita buat 2 tolak 6? Boleh sahaja. Okey je, no problem. Okey, seterusnya, so kita guna kalkulator je lah. Dah dapatlah 4, jadi negatif 1. Jadi M dia adalah negatif 1. Logik tak? Ya logik lah, kerana dia adalah ke arah sana, nampak tak? Ke arah kiri. Jadi ke arah kiri, kecurunannya adalah negatif. Okay, sekarang ni nak cari pitasan Y. Pitasan Y tu maksudnya macam mana? Kalau kita sambung ni kat sini dia memotong Y kan? So apakah pitasan kat sini? Dia nak cari pitasan kat situ lah maksudnya. Apakah pitasan Y-nya? Jadi sekarang ni apa yang perlu kita buat adalah kita mesti menggunakan formula ARM kita. Okey, so soalannya cari C ataupun cari pitasan Y. C itu pitasan Y lah ya. Jadi kita gunakan persamaan. Yang pertama kita kena pilih satu titik. Okey, kalau ada titik, ada dua titik macam ni, kita boleh pilih mana-mana titik yang ada maklumat. Ni 3 dengan 6 ada maklumat. 7 dengan 2 ada maklumat. Senang. Okey, yang ada maklumat. Kadang-kadang dia tak bagi maklumat. Dia bagi satu, ni tak bagi. Jadi kita ambil yang ni ada maklumat. Ataupun atas dia tak bagi, dia bagi yang bawah. Jadi kita ambil yang bawah. Kita ambil yang ada maklumat. Jadi kat sini, dua-dua kita boleh pilih. Ya? Dua-dua boleh pilih. Jadi kali ini cikgu nak pilih ini lah. Pilih ada satu maklumat, titik yang ada satu maklumat. Ataupun koordinat lah. Pilih koordinat. Koordinat yang sesuai yang kita rasa. Okey, cikgu pilih yang ini. Lepas itu, apa yang perlu kita buat adalah kita dah dapat M. Nampak tak M? M sama dengan negatif 1. Jadi kita nak ganti 2 ni ke dalam persamaan kita. Persamaan ARM kita kena ganti kat sini. Nampak? Jadi M ni nak ganti dengan M ni lah. Okey, jadi kita punya C ni nak cari. Okey, X dan Y. X dengan Y ni pun kita nak ganti dalam X dengan Y. Macam tu. Okey, tanpa melihatkan waktu, untuk awak nampak lebih jelas, jom kita gantikan dia. So, Y sama dengan 6. Okey, M sama dengan negatif 1. Manakala X sama dengan 3. C nak cari. So, oleh itu, apa yang perlu kita buat? Kita guna rumus algebra. Kita nak transferkan dia sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. So, apa-apa pun kita selesaikan dulu. Okey, C macam ni nampak okey. Jadi, C sama dengan 9. Okey, boleh. Ataupun awak boleh convert ke sana je. Contohnya ni negatif 3 kan? Negatif 1 + 3, 3 kan? Okey, betul? So, bawa ke sana, dia akan jadi 6 tambah 3 lah. Kerana negatif ni, bawa jadi positif. Jadi, cikgu tunjuk bawah sikit. Ni salah satu cara. Kalau awak rasa susah cara macam tu, awak nak susah sangat, ni kan jadi negatif 3 tambah C. Betul tak? Jadi, awak buat C kat sini, sebelah kanan. Buat 3 ni pindah ke sana 3 tu. Jadi positif. Jadi C sama dengan 9. Macam ni pun boleh juga. Macam ni pun boleh ya. Jangan kata tak boleh. Boleh. Tak semesti C belah kiri. C belah kanan macam ni pun boleh. Okey. Ini salah satu cara supaya banyaklah cara awak boleh buat. Supaya tak adalah keliru sangat kan. Maka C dah dapat. Jadi sekarang ni kita nak jadikan persamaan penuh. Jadi ni belum dah jadi persamaan lagi. Jadi seterusnya kita nak jadikan dia persamaan. Ni persamaan ARM. Kita nak jadikan persamaan yang betul berdasarkan graf ini. Okey, jom. Sekarang ni kita masukkan nilai yang ada. So, Y dengan X untuk persamaan. Y dengan X ni kita nak kekalkan dia. Okey, sekarang ni kita nampak tak? Kita punya M adalah negatif 1. Negatif 1. So, negatif 1 terbuanglah. So, C adalah 9. Nampak tak? Jadi, X dengan Y kita kekalkan dia. Untuk persamaan, kita nak kekalkan X dengan Y. Cuma kita gantikan C dengan M sahaja. So, apakah masuk persamaan ni? Masuk persamaan ni adalah kita buat sikit. Dia punya kecurunan ialah negatif 1. Pitasannya adalah Y. Pitasan Y nya adalah 9. Jadi kat situ adalah 9. Okey, pitasan X je apa? Pitasan X kena carilah. Kena cari. So dia tak minta, tak payahlah nak cari kat sini Okey, dia minta baru cari. Okey, seterusnya. Kita tengok satu bentuk soalan. Sebelum kita bersurai, tengok satu bentuk soalan. Okey, rajah di bawah menunjukkan garis lurus PQ. Garis lurus ni lah pada graf. So, sini adalah pitasan Y. C lah ni. Kalau nak minta cari kan. Ini adalah pitasan X. Okey, awak nampak tak ini? Kalau kes macam ni, ini adalah pitasan X. Sepatutnya dia kena bagi pitasan Y. Kan? Dia kena bagi pitasan Y. Baru kita boleh guna formula pitasan yang tadi.
Disebabkan dia tak bagi pintasan Y, maka kita tidak boleh menggunakan formula pintasan. Ingat, formula pintasan negatif, kan? Pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Kalau yang ini, kena dua-dua kena ada pintasan, kena ada nilainya. Kalau tak ada dua-dua dia, maka kita tak boleh guna formula ini. Oleh itu, terpaksa kita menggunakan formula yang awal tadi. So, formula apa kita nak gunakan? Sebelum tu, kita tentukan dulu. Ingat ni, koordinat dia 6, 0. Barulah kita boleh gunakan formula ini. Formula ini kena ada dua koordinat, X, Y. Ini pun nampak ada X, Y. Okay. So, kita boleh tentukanlah mana satu dan mana dua. Ya, mana satu mana dua kita tentukan. Jadi cikgu tentukan ini adalah X1, ini adalah X1 Y1. Ini X2 Y2. Macam tu. Okey, so masukkan dekat situ X1 X2 Y1 Y2. So kita bahagi seperti biasa, maka kita dapatlah seperti ini ataupun negatif 1/2. Tada, itulah M dia. Dia nak cari M kan. Kecerunan lah M. Okey, so moga awak dapat sesuatu daripada video ini. Okey, so jangan lupa tunggu video cikgu yang akan datang untuk topik yang seterusnya. So subscribe channel cikgu dan sebarkan kebaikan ini, share video ini kepada kawan-kawan anda. Moga kawan-kawan anda pun dapat manfaat daripada video ini. Okay guys, see you again, bye.